Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu sekali lagi setelah malam semalam kita bertemu, dan pada pertemuan semalam kita telah melihat dari sudut jarak antara seseorang dengan suatu lokasi keberadaan air, dari sudut bilakah seseorang wajib mencari air, dalam jarak berapa meter, berapa kilometer, dan telah dibincangkan semalam, iaitu dari sudut haddul qurb, haddul ghauth, dan juga haddul bu'd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita pergi semula kepada syarat-syarat tayammum yang semalam kita dah baca sikit, lepas tu kita patah balik berkenaan dengan tiga jarak yang saya sebutkan tadi, iaitu haddul ghauth, haddul qurb, dan juga haddul bu'd, yang telah dibincangkan panjang lebar. Hampir sejam kita membincangkan perkara tersebut. Jadi pada hari ini kita kembali semula kepada perbahasan yang didatangkan di sini, iaitu berkenaan dengan syarat-syarat sah bagi tayammum, iaitu di muka surat yang ke-36. Qala Sayyiduna al-Imam al-Syaikh Salim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami al-Syafi'i al-Mutawaffa sanata 1271 min hijratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Semoga kita beroleh rahmat dan keberkatan dengan sebab membaca kitab ini, dan semoga Allah memberkati juga pengarang kitab kita ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Salim Ibn Abdullah, faslun syurutut tayammumi 'asharatun ay yakuna bi turabin wa ay yakuna turabu tahira wa an la yakuna musta'mala wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain wa an yuzila an-najasata awwala wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa an yatayammama li kulli fardin. Kita masuk kepada terjemahan bagi teks ini, dan saya jangkakan kalau ada rezeki mungkin kita membaca ke 10 syarat ni dalam ruang antara maghrib dengan isyak ini. Fasal pada membincangkan mengenai syarat-syarat sah bagi tayammum. Syarat-syarat sah bagi tayammum ada 10. 10 syarat ini mesti berlaku, mesti dipenuhi, barulah tayammum seseorang itu sah di sudut syarak. Yang pertama, tayammum adalah dengan menggunakan debu tanah. Tayammum hendaklah menggunakan debu tanah. Tayammum adalah dengan menggunakan debu yang ada pada tanah. Bermaksud kalau kita guna tanah yang tak berdebu, atau kita menggunakan selain daripada tanah, pasir contohnya, pasir tak berdebu, atau kita lekatkan tangan kita ke batu dalam keadaan batu itu tidak berdebu, makanya tayammum tersebut tidak dianggap sah. Kerana dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, syarat tanah tersebut bukan semata-mata tanah, sebaliknya tanah tersebut
kena berdebu. Dan disebutkan oleh para ulama, iaitu debu yang tidak basah. Kalau debu tu telah basah, contoh muka kita berpeluh katakan, lalu kita muka berpeluh, tangan kita pun berpeluh, kita lekat pada debu itu, maka debu tersebut tidak boleh digunakan. Sebab ketika itu dia bukan lagi debu, dia sudah menjadi seakan-akan tanah basah. Sedangkan syaratnya mestilah menggunakan debu. Saya catat dalam catatan saya, ai biturabin lahu ghubarun wa huwa ghairul munadda, li'anna al munadda yalsaqu bil udwi wala ghubaralah. Saya sebut di sini, iaitu tanah tersebut tidaklah berdebu, bukan debu yang basah. Kerana debu yang basah itu dia akan melekat pada wajah dalam keadaan dia bukan lagi debu, dia bukan lagi debu. Jadi syarat yang pertama bagi tayamum, hendaklah debu tersebut ataupun tanah tersebut mempunyai debu, dan syarat iaitu debu yang tidak basah. Sama ada debu tu sendiri memang basah ataupun muka kita basah atau tangan kita basah, maknanya perlu untuk kita pastikan anggota kita tidak menyebabkan debu itu bertukar menjadi tanah basah. Syarat yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Syarat kedua, debu tanah adalah debu yang suci. Jadi maksud tahiran di sini iaitu debu tersebut bukan debu yang bernajis. Katakan sebagai contoh, kita tahu kawasan tanah itu memang anjing ataupun kucing akan buang air di situ. Dia dah buang air, dia dah kencing, dia dah berak di situ. Kemudian akhirnya selepas tu tanah tu kering dan akhirnya berdebu. Maksudnya debu itu mengandungi najis. Jadi maknanya kalau kita sudah mengetahui dengan yakin, iaitu 100% kita memang pasti debu tersebut telah bernajis, maka debu yang telah bernajis tidak boleh digunakan untuk tayamum. Sama juga dengan air untuk tujuan berwuduk. Kalau air itu memang yakin 100% kita, bukan agak-agak dah, ni memang yakin 100% bahawa ia telah bernajis, tidak bolehlah air tersebut digunakan untuk tujuan bersuci, kerana dia bukan lagi air yang suci. Jadi begitu jugalah tayamum. Syarat kedua bagi tayamum ini, debu tersebut hendaklah debu yang suci. Dalam masa yang sama, pergi kepada syarat yang ketiga, dia menjelaskan lagi apa maksud debu itu suci. Yang ketiga, wa an la yakuna musta'mala. Debu tersebut, yang ketiga, debu tanah bukanlah debu tanah yang musta'mal. Debu tanah yang musta'mal iaitu debu yang kita gunakan untuk tayamum itu adalah debu yang baru kita ambil, yang tidak pernah digunakan sebelum ini oleh orang lain. Maksudnya, katakan kita ramai-ramai nak bertayamum, lalu kita ramai-ramai tepuk tangan di satu tempat yang sama. Ada satu orang, katakan Pak Tam bawa debu, kita pun letakkan debu tu atas kain, pakat-pakat tepuk debu tu. Tak ada masalah. Sebab debu yang kita tepuk itu belum lagi dianggap sebagai debu yang musta'mal. Apa maksud debu yang musta'mal? Debu yang telah digunakan untuk tujuan bertayamum sebelum ini. Iaitu debu itu telah pun ditepekkan di muka atau ditepekkan di tangan. Maknanya debu yang telah ditepekkan di tangan, di muka itu, tak boleh kita ambil semula dan kita nak bertayamum sekali lagi dengan debu tersebut. Contoh, saya bertayamum, saya pun letakkan debu itu di muka saya. Lepas tu saya pun letakkan debu itu di tangan saya. Selesai. Orang kedua nak bertayamum, dia kata pinjam debu. Saya kata nak pinjam macam mana? Tu debu yang ada kat muka tu, minta lah, minta izin. Dia kata saya pula tak reti. Saya kata tafadhal.
Dia pun tepek muka saya. Dia pun mengambil debu yang ada di muka saya. Dia pun ambil pula debu di tangan saya. Dia nak buat tayamum dia. Jawapannya tidak boleh. Sebab debu yang ada di muka saya dan ada di tangan saya tersebut telah digunakan untuk tujuan bertayamum. Tapi debu yang kita pakat-pakat ambil daripada tanah yang sama, tak ada masalah. Maknanya kalau tuan-tuan sebagai contoh, di depan rumah tuan-tuan memang ada satu rimbunan ataupun kita kata timbunan debu. Tiap-tiap kalau berlaku je isu tak ada air, tuan-tuan tepuk di situ, tak ada masalah. Walaupun tepuk berulang kali. Kerana ia tidak dianggap sebagai debu mustakmal. Debu mustakmal iaitu debu yang telah berpindah ke muka dan juga tangan kita dengan tujuan bertayamum. Kalau tuan-tuan tengok di bahagian nota kaki tu, di nombor 1 tu saya tulis sedikit hulasan. Saya sebut di sini, maka sebarang debu tanah yang telah digunakan untuk tujuan kesucian sudah tidak boleh digunakan sekali lagi untuk tujuan tayamum. Kerana debu itu adalah debu mustakmal, iaitu debu yang telah digunakan, iaitu digunakan untuk tujuan ibadah. Maka seseorang tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang sebelum ini telah digunakan untuk menyucikan sebarang benda yang terkena anjing atau khinzir. Ini contoh. Satu orang sebelum ini pernah dikatakan dia punya kasut katakan dijilat oleh anjing. Lalu dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, sesuatu yang terkena anjing atau babi, dalam mazhab kita dikiaskan babi kepada anjing. Walaupun dari segi dalil yang menyatakan tentang najis mughallazah ini, dalilnya menceritakan tentang anjing. Tetapi dalam kefahaman mazhab kita, begitu jugalah babi. Kerana babi lebih teruk berbanding dengan anjing. Jadi di sisi mazhab kita, sebab ada khilaf di kalangan para ulama dalam isu babi, dalam isu babi, hatta al-Imam An-Nawawi sendiri berpendapat babi tidak dianggap sebagai najis mughallazah. Ini pandangan peribadi al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Walaupun beliau bermazhab Asy-Syafi'i, tapi ada beberapa keadaan beliau mempunyai pandangan peribadi beliau sendiri. Cuma pandangan peribadi beliau itu tidak dianggap sebagai pandangan standard dalam mazhab kita. Itu pandangan beliau. Jadi katakan kasut saya telah dijilat oleh anjing, atau kasut saya basah, saya berjalan tersepak anjing. Anjing tu kering tapi kasut saya basah, atau kasut saya kering, anjing tu yang basah. Terkena kasut saya yang kering itu terkena badan anjing yang sedang basah itu. Maka apabila berlaku saja kebasahan di antara najis dengan benda bukan najis, maka benda bukan najis akan dianggap najis. Sebab tu dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau anjing tu sedang basah, tak boleh kita pegang dia. Saja-saja pegang tak boleh. Sebab apa? Kita ketika itu telah mengotorkan diri kita dengan najis. Dan mengotorkan diri dengan najis adalah haram. Dalam mazhab kita, itu adalah kaedahnya. Dia panggil at-tadammuh bin najasati haram. Kita mengotorkan diri kita dengan najis adalah haram. Contoh, kita nak buang air. Kita buang air eloklah. Lepas tu, bukan kita lah orang lain kan. Kita pula tak sedap pula rasa ya. Ambil contoh orang lain. Ada satu orang, dia punya kegembiraan dia punya keseronokan dia, masa dia qada hajat nak buang air kecil tu, dia bukan tala ke tempat tu, dia pergi tala ke badan dia. Dia seronok bermandikan najis. Bila dia kencing, dia sabu-sabu badan dia dengan kencing. Dia kata tak apa, kejap je, lepas tu nak basuh balik. Lepas tu dia pun mandi. Apa hukum tu? Perbuatan itu adalah haram. Dalam mazhab kita haram. Mazhab ni saya tak tahu. Sebab kebetulannya kami tidak mendalami mazhab lain. Sebab mazhab kita pun banyak tuan-tuan. Saya senaraikan kitab-kitab yang cita-cita saya, kalau ada rezeki, kalau panjang umur lagi 20 tahun baru nak qalu, saya senaraikan berapa kitab yang saya cadang nak baca. Tapi jenuh juga dengan orang memanggil tu memanggil ni. Jadi kita pun kata, hai, sempat ke tak? Itu baru mazhab kita. Dengan kitab Al-Majmu'nya, dengan kitab Hawashi ala Minhajul Talibihnya, dengan kitab Rawdatul Talibihnya, dengan kitab Nihayatul Matlabnya, belum lagi dengan bincang
syarah para ulama terhadap Mukhtasar Al-Muzaninya, saya gamaknya tak tahu sempat ke tidak nak menengok mazhab lain. Nak kuasai mazhab kita sendiri pun sudah seakan-akan habis umur dengan situ saja. Jadi mazhab lain saya tak tahu, kena tanya orang lain. Dulu di Mesir ada satu tempat, tuan-tuan, menarik cuma tempat kita tak ada macam tu. Dia panggil Masjid Sultan Hassan di Kahirah. Pak Tam pun tahu, anak-anak Pak Tam semestinya juga tahu. Yang mana Masjid Sultan Hassan ni dikenali dengan Masjid Empat Mazhab. Dia masjid di luar, dia ada ruang tengah. Di dalam masjid tu dia ada ruang lapang tengah, tak berbumbung. Sebab tak apalah di sana tak ada hujan. Kalau kita pun buat masjid begitu, jenuhlah tuan-tuan. Jadi masjid dia jarang hujan. Jadi di tengah-tengah tu ada ruang kosong. Kemudian adalah ruang yang beratap. Ada 4 ruang. Yang mana satu ketika dahulu 4 ruang itu adalah tempat belajar 4 mazhab. Jadi ada ruang untuk para ulama mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i mengajar mazhab Syafi'i. Ada ruang tempat para ulama mazhab Imam Abu Hanifah mengajar mazhab Imam Abu Hanifah. Ada ruang mazhab Imam Malik, ada ruang mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau ada orang nak tanya soalan, senang masa tu. Dia kata, oh dalam mazhab Syafi'i kata apa? Mazhab lain? Mazhab Syafi'i kata saya tak tahu. Pergi tanya dia yang 3 kumpulan tu. Jadi dia boleh pergi, okey saya baru jumpa dengan geng-geng ulama mazhab Syafi'i. Dalam masalah ni dia mengkabur hukumnya begini-begini. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah macam mana pula? Dia pun boleh jawab terus. Okey, terima kasih. Saya nak pergi tanya mazhab Imam Malik pula. Dia pergi boleh tanya. Maknanya orang dulu dia ada satu, maknanya zaman tu dia para ulama yang memahami betul-betul setiap mazhab tu tersebar, dan kebetulan di Mesir ni tempat penyebaran mazhab-mazhab fiqh. Jadi senanglah nak tanya soalan. Macam kita di Malaysia ni, kebanyakan kita yang berada di sini memang mendalami hanya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi balik kepada cerita tadi, kita mengotorkan diri kita dengan najis tidak boleh. Macam kita buang air kecil, lepas tu kita pergi tepek muka kita, badan kita, kita rasa nak rasa apa feel dia, tak boleh. Apa rasanya, tak boleh, haram. Maka apabila dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i anjing itu adalah najis mughallazah, apabila salah satunya basah, sama ada kita basah atau anjing tu basah atau kedua-duanya basah. Sebab apa basah? Sebab basahlah yang akan menyebabkan kenajisan sesuatu najis berpindah kepada benda lain. Contoh macam gelas ni. Gelas ni kering. Kalau gelas ni kering, saya ambil gelas ni, saya pergi sapu ke badan anjing yang kering, gelas ini tidak bernajis. Walaupun anjing itu adalah najis. Begitu juga sebagai contoh, kalau tuan-tuan pergi balik kampung, balik ke Kedah contohnya, tiba-tiba ya Allah sampai nak jalan pun jenuh, penuh dengan tahi kambing, tahi lembu kering contohnya. Tuan-tuan pula nak mencedok tu terpaksa guna tangan sebab tak ada benda lain. Dia kering, kita pun kering. Tangan kita terkena najis lembu yang telah kering. Kemudian saya contohnya hanya gosok-gosokkan begitu, tak basuh, dan setelah saya tengok dah tak ada kesan najis di tangan saya boleh sembahyang. Sebab walaupun tahi lembu kering itu adalah najis dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sebab dalam mazhab lain ada juga pendapat yang lain, tapi dalam mazhab kita, najis lembu yang kering itu tetap najis. Maka walaupun saya telah memegang najis, tetapi tangan saya kering dan kebetulannya najis itu juga kering, maka tidak berpindah kenajisan tahi lembu tu ke tangan saya. Okey, jadi sebab itu para ulama kata kalau kering dengan kering tak apa. Bukan hanya anjing dan babi saja, semua najis begitu. Jadi kalau dalam mazhab kita, apabila anjing itu adalah najis, kalau berlaku salah satu antara kita contohnya, atau dia basah, kita basah atau dia basah atau kedua-duanya basah, kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan memegang anjing atau babi yang basah atau dia kering, kita yang basah, adalah haram. Kenapa? Kerana kita telah mengotorkan diri kita. Cuma kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltun Asy-Syafi'i, kalau kedua-duanya kering, memegang dia tidak dianggap sebagai mengotorkan diri, kerana tidak berpindah kenajisan itu ke tangan kita. Jadi katakan kasut saya tadi terkena najis anjing, lalu saya pun nak membersihkan kasut tersebut, iaitu dengan cara yang kita semua sedia maklum, kita membasuh dengan air mutlak, iaitu 6 kali air mutlak dan 7 kali basuhan, yang mana salah satu daripada 7 kali basuhan itu ada satu basuhan air yang telah dicampurkan dengan tanah. Air tanah maknanya.
sama ada air tanah tu basuhan yang pertama atau basuhan yang kedua atau basuhan ketiga, ya silakan. Atau kita basuh dengan 6 air mutlak dulu, last sekali baru dengan air tanah, juga tidak menjadi masalah. Walaupun yang dicadangkan oleh para fuqaha kita basuh mula-mula tu dengan air tanah, barulah selepas tu kita basuh dengan air mutlak. Sebab kalau kita basuh dengan air mutlak 6 kali basuhan yang ketujuh baru kita basuh dengan air tanah, nanti tangan kita bertanah, nanti nak kena basuh sekali lagi. Tak basuh pun tak apa dah, tapi tangan bertanah. Kita biasanya naklah tangan kita tak bertanah. Jadi sebab itu dicadangkan dibasuh kali pertama. Okey, isu basuhan ni akan dibincangkan dengan panjang lebar lepas ni. Ada perbahasan macam mana najis mughallazah. Cumanya saya basuh kasut saya tadi, katakan saya basuh dengan air tanah, kemudian saya basuhlah dengan air mutlak. Jadi air tanah itu akhirnya jatuh ke satu tempat. Katakan jatuh dalam satu baldi, saya basuh, tak nak bagi mercik, saya basuh, air itu jatuh dalam baldi. Akhirnya baldi itu pula di tengah panas. Lama punya lama kering airnya. Akhirnya tinggal debu tanah tu saja. Asalnya air tanah yang telah saya gunakan untuk membasuh kasut saya yang terkena badan anjing tadi. Jadi akhirnya air tanah itu kering, yang tinggal hanya tanah. Boleh ke saya nak bertayamum dengan tanah tersebut, dengan debu tanah tersebut? Jawapannya tidak boleh. Sebab apa? Debu tanah itu telah digunakan sebelum ini. Cuma telah digunakan bukan untuk tujuan tayamum, tetapi telah digunakan dengan tujuan untuk menghilangkan najis mughallazah. Lepas tu saya sambung lagi dalam taklikan saya ni, dia juga tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang masih melekat di tangan atau di mukanya yang sebelum ini telah digunakan untuk tayamum yang terdahulu. Apabila debu tersebut jatuh pula dari tangan dan mukanya, debu itu juga tidak boleh digunakan untuk tayamum yang baru. Maknanya kalau balik kepada isu tayamum, kalaulah saya dah bertayamum, tangan saya masih berdebu, muka saya masih berdebu, sahabat saya tak bolehlah ambil debu yang ada di muka saya itu untuk dia bertayamum. Sebab debu itu telah ada di muka saya dan telah digunakan untuk tujuan bertayamum. Katakan masa saya bertayamum tu gugur debu tu, kawan saya pun sempat tadah, punyalah rajin, banyak lagi debu, dia nak ambil debu kita juga. Cuma dia kata ini bukan debu di muka, ini debu yang asal di muka dah jatuh. Dia tadah. Bolehkah dia bertayamum dengan debu yang telah jatuh daripada muka saya dan juga tangan saya sewaktu saya bertayamum sebelumnya? Jawapannya juga tidak boleh, kerana debu itu telah digunakan sebelum ini dengan tujuan bertayamum. Baik, itu syarat yang kedua. Kita pergi pada syarat itu syarat yang ketiga yang disebutkan di sini. Kita pergi kepada syarat yang keempat. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat yang keempat, debu tersebut tidak boleh bercampur, debu yang kita nak guna untuk tayamum itu tidak boleh bercampur dengan benda lain. Saya sebut di sini. Kelima, orang yang ingin bertayamum, keempat, orang yang tepung dan seumpamanya, tepung ke, tepung beras ke, tepung gandum ke, apa tepung jagung ke, tepung lah, maknanya tepung yang makanan itu, tepung dan seumpamanya, habuk simen ke, habuk kayu ke, tepung dan seumpamanya tidak saling bercampur dengan debu tanah tersebut. Maknanya debu yang kita nak gunakan untuk tayamum ini mesti debu 100%. Katakan debu tu masa kita nak bertayamum, tiba-tiba mari mak kita atau adik perempuan kita, dia nak buat cekodok, tiba-tiba dia tersadung kaki, terjatuh debu tu terjatuh tepung tu ke debu yang kita nak bertayamum, dah bercampur tepung dengan debu. Dia panggil apa? Bukan tebu. Dia jadi tepung campur debu. Boleh ke saya bertayamum dengan tepung yang telah bercampur aduk dengan debu tadi? Jawapannya tidak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab
ketika kita bertayamum, kita kena pastikan seluruh wajah kita yang kita basuh masa berwuduk tu, dan seluruh tangan kita yang kita basuh ketika berwuduk, dalam tayamum, bahagian yang sama juga mesti disapu dengan debu. Seluruhnya. Nanti kita akan bincang, saya panjang lebar cara-cara nak bertayamum. Kita buat terus dia punya praktikal insya-Allah. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mengambil cadangan daripada Pak Tam, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apabila seluruh muka dan tangan kita mesti disentuh oleh debu tersebut, kalau debu tu dah bercampur dengan benda lain, maka tidak mustahil ada anggota kita, ada bahagian di muka atau ada bahagian di tangan kita sudah ditutup oleh benda yang bukan debu. Akhirnya bila kita sapu, bahagian tersebut hanya disentuh oleh tepung contohnya, dan tidak terkena debu. Itu isu dia. Menyebabkan ada bahagian di muka kita dan juga di tangan kita tidak disentuh oleh debu. Apabila ada bahagian di muka dan juga bahagian di tangan tidak terkena debu sewaktu bertayamum, maka tidak sahlah tayamum tersebut. Sebab itu kita kena pastikan tepung ataupun apa sahaja tidak bercampur dengan debu yang kita nak gunakan untuk tujuan bertayamum tersebut. Kalau dah bercampur, debu tercampur kopi, kita pun ambil, akhirnya dengan kopi dengan debu ada sekali, kita pun sapu, maka tak sah tayamum kita, kerana tidak dapat dipastikan seluruh wajah kita dan seluruh tangan kita telah disentuh oleh debu. Sebab tu datang syarat yang keempat, tepung dan seumpamanya tidak saling bercampur dengan debu tanah tersebut. Syarat yang kelima, wa an yaqsidahu. Syarat yang kelima, orang yang ingin bertayamum hendaklah menginginkan debu tanah tersebut untuk diambil dan digunakan bagi tujuan tayamum. Ni sini ada beza sikit antara tayamum dengan wuduk. Syarat yang kelima ni hanya ada pada tayamum, tidak ada pada wuduk. Maksud dia, orang yang ingin bertayamum, dia mesti mahukan debu itu. Dia kena ambil debu tu, bukan debu tu yang datang kepada dia. Maksud dia apa? Kita tengok di nota kaki. Saya tulis di bahagian nota kaki nombor 2 tu. Maka orang yang bertayamum hendaklah berhasrat untuk memindahkan debu dari tempat asalnya ke anggota tayamum. Dia kena ada niat untuk memindahkan debu daripada tempat asal debu tu ke anggota tayamum. Sekiranya perkara ini tidak berlaku, seperti macam mana? Seperti seseorang yang berdiri di padang pasir ketika angin bertiup, supaya muka dan badannya terkena debu, lalu dia pun meratakan wajah dan kedua tangannya dengan debu yang sudah melekat di muka dan kedua tangannya, tayamum tersebut tidak sah, kerana dia tidak memindahkan debu dari tempat asalnya ke anggota tayamumnya. Satu orang dia pergi ke padang pasir, tuan-tuan. Ketika berlaku ribut padang pasir tu, dia berdiri tegak, dia sensing tangan, dua tangan dia sensing, muka dia pastikan dia tak pakai penutup muka, pakai apa, dia pastikan dia tarik sikit kopiah dia sebab takut kopiah tutup muka, tarik macam tu, dia buat gitu je, menunggu. Akhirnya debu kena muka dia, udahnya macam tepung omak tu, penuh debu, tangan dia pun penuh debu. Dan ketika debu ada di muka, dia pun rata-rata saja. Rata-rata niat saja aku bertayamum. Sah ke tidak tayamum tersebut? Jawapannya tidak. Kenapa? Tidak berlaku syarat yang kelima, iaitu tidak berlaku keinginan seseorang untuk memindahkan debu daripada tempat asalnya ke anggota wuduk.
Jadi maknanya debu tanah mesti diambil. Bukan tunggu debu tu tiup ke muka atau tiup ke tangan. Ini beza dengan wudu. Macam mana? Okey, debu tayamum ada jual. Jadi macam mana? Beli je. Beli je. Tak ada masalah. Pak Tam semalam tunjuk ke saya, Pak Tam pun ada debu. Sebab Pak Tam kadang-kadang terpaksa ambil injection, jadi menyebabkan ada bahagian tangan Pak Tam yang ditutup dengan plaster dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah kepada Pak Tam iznillah subhanahu wa taala. Jadi malam Pak Tam tunjuk kat saya ada debu tayamum yang beliau beli. Dulu pun rasanya anak-anak saya 2 orang di belakang tu, sewaktu dia buat praktikal tayamum di sekolah demo di Lubuk tu, di sekolah atas bukit tu, rasanya cikgu demo pun minta supaya beli debu. Saya pun belilah juga. Beli di mana? Di pustaka Syafi'i ke apa? Kedai buku yang ada di Lubuk, di Kuala di Kuala Kangsar. Berapa terlupa dah harganya. Zaman saya kecil-kecil dulu, ustazah praktikal dengan tepung je. Tapi ustazah dia kata jangan guna tepung. Nanti kan ingat tepung boleh digunakan untuk bertayamum. Takut budak-budak salah faham. Jadi guna debu tu. Tak ada masalah boleh beli. Cuma bila beli tu kita kena letak atas piring ke atas apa ke, baru kita ambil. Kita ambil dan kita barulah debu yang dah dipindahkan itu kita ratakan ke muka kita pula. Dia beza tahu dengan isu debu direct datang ke muka, direct datang ke tangan dengan isu wudu. Wudu, katakan musim hujan tuan-tuan. Tuan-tuan berjalan, udahnya turun hujan punya lebat, kuyup satu badan. Tuan-tuan nak pergi semayang, masa tu pula tak ada wudu. Ingatkan ambil wudu di di surau Muttaqin. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, langit yang tiba-tiba cerah, hujan selebat-lebatnya, basah kuyup tuan-tuan. Daripada muka sampai ke badan, basah kuyup-kuyupnya. Bila dah basah begitu, tuan-tuan berniat, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ketika itu sah wuduk tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak adalah mencedok air, nak menadah, tak ada. Tapi air hujan yang kena ke muka tu, kita berniat, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian seluruh badan kita terkena dengan air hujan tu, basah semuanya, dan tak ada anggota wuduk kita yang tak kena, semuanya kena, tak ada pula yang plaster dan sebagainya. Maka ketika itu wuduk kita adalah sah. Tapi tayamum syarat dia mesti ada niat untuk memindahkan debu daripada tempat asalnya. Contoh macam kalau kita dah beli debu di pustaka Syafi'i tu, kita letak di piring, kita pun lekatkan tangan kita ke situ, kita pun angkat. Maknanya ada niat memindahkan. Mana pergi? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله وبسيدنا محمد رسول الله الإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة الرفيعة والبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan kepada sedikit komentar saya di bahagian bawah itu dalam isu kalau tadi dia berdiri di padang pasir, angin akhirnya meniupkan debu sehingga wajahnya dan tangannya telah ditutupi oleh debu. Maka ketika itu tidak boleh tayamum itu diiktibar sebagai tayamum yang sah. Tetapi ada beza sedikit. Apa dia sambungannya? Namun sekiranya ketika angin sedang bertiup, dalam isu dia berdiri tegak di padang pasir tadi, macam di Malaysia mungkin tak ada ribut pasir tuan-tuan, kita pun tak terasa. Tapi kalau di negara Arab ada ribut pasir. Bahkan ada musim dia Amsyar kalau ismu. Ada satu masa tu orang Mesir sebut apa? Amsyar ataupun apa iaitu di saat yang mana langit akan jadi warna macam warna merah, warna kuning, jadi nampak gelap ya amat. Sebab angin daripada padang pasir dia tiup semua padang pasir ni, debu padang pasir ni, sampai kita yang berada di Kahirah yang boleh katakan jauh juga daripada padang pasir, habis rumah kita ni masuk habis dengan debu. Kami sampai beri pintu tu tutup tuan-tuan, ambil selotip lagi. Selotip tepi-tepi ruang-ruang yang mungkin boleh masuk angin. Sebab apa? Kalau tidak memang masuk debu. Itu pun masuk juga. Itu pun masuk juga. Kalau tak selotip memang berdebulah dalam rumah. Walaupun kita dah tutup tingkap, dah tutup pintu. Jadi memang perbahasan ni dah dibincangkan oleh fuqaha. Sebab kalau timbul isu begitu, kalau orang tu nak bertayamum, macam mana keadaannya kalau disebut di sini, sekiranya ketika angin sedang bertiup, dia membuka tapak tangannya. Kalau tadi dia tak buat apa, dia tadah je muka dengan tangannya. Bila muka dia semuanya dah berdebu, tangannya semua dah berdebu, dia niat saja aku bertayamum. Yang ni tak sah tayamum. Tapi kalau dia buat macam ni, ketika angin sedang bertiup, dia membuka tapak tangannya. Dia buat macam ni. Angin sedang bertiup, angin datang dengan bawa debu, dia buat gini. Dia tunggu sampai tangan yang telapak tangan dia penuh dengan debu. Lalu sebab tu dia buat begitu, dia niat nak ambil debu. Apabila debu di tangannya sudah ada, dia pun mula memindahkan debu tersebut ke mukanya dan dia berniat bertayamum. Lepas tu dia buang debu yang berbaki di tangannya, dia tadah yang seterusnya pula. Dia tunggu sampai penuh, kemudian dia tayamum untuk tangan dia pula, kedua-dua tangannya. Jadi macam mana pula dalam masalah ini? Saya sebut di sini, namun sekiranya ketika angin sedang bertiup, dia membuka tapak tangannya, lalu tapak tangannya berdebu, atau bajunya telah berdebu, pastilah tuan-tuan memang baju-baju pun berdebu punya, maka tayamum dengan menggunakan debu yang ada di telapak tangannya atau di bajunya adalah sah. Maknanya contoh dia duduk penuh tu, angin tiup sampai penuh bajunya dengan debu. Dia kata, sudah berdebu baju. Dia pun tepuk untuk ambil debu. Dia pun ambil, tangan dah berdebu. Dia pun bertayamum. Dan dia tepuk lagi. Kat mana pula? Okey, katakan di sini satu, sini satu, dia tepuk. Di baju dia berdebu tu. Dan dia sapu pula tangannya, maka sah. Kerana ketika itu berlaku pemindahan debu daripada asal tempatnya ke anggota tayamum. Jadi masa dia tadah begitu, maka debu itu dia telah memindahkan ke telapak tangannya terlebih dahulu, barulah dia sapukan ke wajahnya. Jadi dalam isu tayamum dia ada sedikit perincian dari sudut syarat yang kelima ini. Beza dengan orang yang berwuduk. Orang yang berwuduk, katakan dia berjalan-jalan tiba-tiba terjatuh dalam sungai. Terjatuh dalam sungai, habis dia sampai seluruh badannya basah dengan air sungai tu. Kemudian dia berniat saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala.
Dia tengah tenggelam tu, tengah-tengah dia nak naik atas tu, sambil dia nak berenang naik ke atas mula, dia berniat berwuduk. Wuduk ni sah. Atau masa hujan, tiba-tiba hujan berderu, dia pun berniat berwuduk, sah wuduknya. Tapi tayamum, syarat tayamum mesti dia mengambil debu tersebut. Dia mesti berniat untuk dia mengambil debu di telapak tangannya, barulah dia menyapukan debu tersebut ke wajahnya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah dapat 5 syarat. Ada 5 syarat yang berbaki. Dan saya bila tengok balik rakaman, selalu saya mengambil masa tuan-tuan sampai sejam kuliah maghrib kita. Jadi saya rasa benda itu tidak sesuai dan bercanggah dengan konsep tayamum. Okey, bercanggah dengan konsep tayamum, iaitu rukhsah. Maka saya rasa tak apa, kita dah dapat 5 syarat. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, lagi 2 minggu, kita akan masuk 5 syarat yang berbaki, supaya setiap syarat itu kita dapat bincangkan dengan tenang. Dan dalam masa yang sama, setakat ni tak adalah kita ada keperluan yang mendesak untuk bertayamum lagi, ada air lagi. Melainkan kalau seseorang yang ada sakit, ketika itu dia kena pastikan sungguhlah dia bertayamum itu betul dari sudut syarak. Tapi ala kulli hal, insya-Allah sedikit demi sedikit kita akan menguasai perbahasan ini, insya-Allah. Ada 5 syarat yang berbaki. Kemudian kita akan pergi kepada rukun-rukun tayamum. Seterusnya kita akan melihat kepada perkara yang membatalkan tayamum. Dan saya bercita-cita untuk melihat sedikit kajian para ulama, khusus dari sudut orang sakit apabila dia perlu bertayamum, perincian-perinciannya, dengan melihat fatwa-fatwa semasa. Kerana dalam isu tayamum ini, kalau ikut mazhab Imam Asy-Syafi'inya, sesuai, bagus, berpahala sangat dari isu qada solat. Tetapi mungkin untuk orang kebanyakan takut dia terus jadi tak nak semayang, dengan sebab dia kata semayang nanti pun kena qada pula. Baik tak payah semayang, nanti dah sihat baru semayang. Saya takut perkara itu berlaku. Kita nak tengok apa pendapat-pendapat fatwa semasa yang membincangkan isu ini. InsyaAllah saya cubalah untuk mendapatkannya. Dan kita, walaupun tak ada dalam kitab ini, kita bincangkan juga, sebab isu tayamum ni antara isu yang, kata Pak Tam lah, kita perlu mendalaminya juga dan perlu praktikal, supaya kalau berlaku dalam hidup kita, masa kita terpaksa bertayamum, kita sudah punya pengalaman dan punya ilmu untuk bertayamum dengan betul, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sekadar ini dahulu saya dapat berkongsi 5 syarat tayamum kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada rezeki, ada umur, kita bertemu semula untuk membincangkan 5 syarat yang berbaki, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, sebelum kita menangguhkan majlis, ada sebarang soalan yang nak ditanya? Okey. Okey, rasanya tak ada, sebab kita ada. Silakan cikgu. Okey, satu orang dia masuk ke hospital, la qadarullah, aksiden contohnya, terus dibawa ke hospital, dalam keadaan keluarga pun tak sempat nak datang, dia pula aksiden tu lepas masuk waktu, dia dah masuk ke hospital, dia tersedar, dia kata, "Hai, dah pukul berapa ni, doktor?" Doktor kata, "Kamu tadi masuk hospital sekian, sekarang ni dah pukul 6. Dia kata, "Ya Allah doktor, saya tak sempat lagi nak wuduk apa semua, nak solat apa semua, tak sempat lagi doktor. Boleh tak dapatkan debu?" Doktor kata, "Minta maaf, saya dah tak sempat ni, saya ada banyak pesakit lain, nak mencari debu memang tak ada dah. Hospital kita pula memang hospital debu. Hospital kita bersih, clean, semuanya tak ada debu. Calit debu pun tak ada." Dia pun kelang kabut macam mana nak buat. Ketika itu dia sudah berada pada satu keadaan, iaitu dia sepatutnya bila badan dia dah bersimen sebagainya, dia berwuduk tidak selesai, dia kena bertayamum. Tetapi itu perincian dia. Ada perincian dia. Kalau ada anggota wuduk dia yang boleh dibasuh, dia wajib basuh. Itu kita akan bincang panjang lebar nanti. Cuma secara asasnya, katakan seluruh tubuhnya sudah jadi macam mumia begitu, semuanya dah dibalut begitu, dan dalam keadaan dia sepatutnya bertayamum, tetapi masalahnya tak ada debu. Dia nak buat macam mana? Dia hendaklah salat walaupun tanpa tayamum, tanpa wudu, atas dasar menghormati
kefarduan waktu. Waktu tu sepatutnya dia kena sembahyang, tapi dia tak boleh nak berwuduk. Debu pula ahli keluarga tak sempat nak hantar. Maka apa yang dia perlu buat, dia sembahyang juga walaupun tidak ada wuduk, walaupun tidak ada debu. Sama juga sebagai contoh satu orang yang dia pergi naik kapal terbang contohnya. Kemudian ataupun katakan satu orang yang dia terdampar ke satu tempat, ataupun katalah qadarullah dia dipenjara, dia dipenjara. Satu orang dia dipenjara, dia tak salah contohnya, tapi ditangkap waktu dimasuk dalam penjara. Akhirnya di penjara itu punyalah sadis, tak disediakan air, tak disediakan apa. Dia kata saya nak solat, dia kata lantak kamu boleh. Wuduk pun tak boleh, bertayamum pun tak boleh. Apa yang dia perlu buat? Tinggalkan sembahyang? Jawapannya tidak. Dia kena sembahyang walaupun dia tidak ada wuduk dan tidak bertayamum ketika itu. Jadi dalam situasi yang ditanya tadi, orang ini dia seketika itu disebabkan dia tak ada tanah, dalam masa yang sama dia perlu bertayamum, dengan perincian yang bakal kita bincangkan dalam isu orang sakit nanti. Dalam isu ini dia kena solat juga walaupun tanpa wuduk dan walaupun tanpa tayamum. Nanti dia sihat semula nanti, dia qada semula solat tersebut kerana dia sembahyang atas dasar menghormati waktu. Benda ni banyak dibincangkan oleh para fuqaha. Dia banyak isu, contohnya contoh satu orang yang katakan dia pakaian dia bernajis seluruhnya. Dia dah tak ada pakaian dah. Ataupun dia memang kebetulannya katakan berlaku rusuhan, akhirnya sampai habis bajunya semuanya diambil, udahnya dia tidak berpakaian. Dimasukkan dalam lokap dalam keadaan langsung tak ada pakaian. Dia kata saya nak sembahyang, mintalah baju, sekurang-kurangnya minta kain, minta beras semayang. Saya nak sembahyang. Dia kata tak boleh. Kawan tu pula ada wuduk. Contoh, wuduk ada. Dia jaga wuduk. Kebetulannya masalah pakaian langsung tak ada. Dia mendedahkan aurat. Apakah dia kena sembahyang juga? Jawapannya ya. Dia kena sembahyang juga walaupun dia sudah tidak berpakaian. Kalau ramai, boleh sembahyang Jumaat, tapi semuanya tak berpakaian. Macam mana cara? Ada perbahasan dibincangkan oleh fuqaha. Nak buat macam mana? Imam dengan makmum dua-dua dah macam baby kan? Nak buat macam mana? Tapi tetap dituntut untuk mendirikan solat berjemaah, cuma ada perinciannya. Walaupun dalam keadaan ketika itu tidak cukup rukun ataupun tidak cukup syarat. Dalam isu ni tak cukup syarat lah, sebab dia tidak menutup aurat. Jadi dalam isu yang ditimbulkan tadi, kita sendiri pun apa keadaan sekalipun, kalau kita ada masalah tak berwuduk, ataupun contoh kita ni dah lambat sangat, menunggu nak beratur, orang nak mengambil wuduk, punya lama, orang yang ambil air pula lama, kita pula air tinggal lagi 5 minit nak habis waktu, macam mana nak buat? Dan orang nak beratur sampai 5-6 orang. Masa tu kita angkat takbir lah walaupun tanpa wuduk, dan dalam masa yang sama selepas selesai solat, bila kita dah mampu berwuduk dengan sempurna, kita qada semula solat tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila cikgu kalau dia balut di tangan, yang tu cikgu saya nak cerita sekarang ni, takut dia tak sempurna. Sebab isu sakit ni, dia akan pergi kepada benda yang kalau katakan orang tu bertampal, dia bertampal di mana? Di muka, di tangan, di badan. Dan isu mandi junub macam mana? Dia ada perbahasan yang agak terperinci. Saya takut saya jawab dia tak selesai. Jadi insya-Allah ada rezeki nanti kita khususkan satu tajuk untuk orang sakit. Dan saya rasa benda ni kita kena semua tahu. Sebab walaupun kita mohon moga Allah Ta'ala bagi kesihatan berpanjangan kepada kita, tapi kalau pernah akan berlaku kepada diri seseorang kesulitan, kesakitan, jadi dia tahu macam mana perbahasannya dari sudut mazhab kita, dan kita juga nak tengok juga dari segi fatwa semasa macam mana untuk memudahkan orang sakit. Wallahu Ta'ala a'lam. Jadi saya tak nak jawab lagi cikgu, tak boleh. Kita tunggu pada majlis-majlis yang akan datang bila sampai kepada perbahasan tentang isu orang sakit tadi, insya-Allah. Ada satu orang tanya soalan di sini. Dia tanya soalan, dia kata secara live, dia tanya, saya pernah terperangkap dalam kereta ketika balik kerja kerana banjir. Waktu asar dah nak habis, saya solat dalam kereta tanpa wuduk. Macam mana hukum tu? Itulah tindakan yang sepatutnya. Di Kuala Lumpur biasa berlaku begitu. Saya sebab dah jadi orang Kuala, bila pergi ke sana dah jadi orang musafir, tak apalah. Tapi orang yang ada di sana, yang memang asal orang Kuala Lumpur, dia balik kerja kadang-kadang jam teruk, katakan dia keluar tu lewat,
biasa nak jadi antara maghrib dengan isyak. Selalu nak jadinya sembahyang maghrib. Dia keluar sebelum maghrib, katakan udahnya jam, tersekat. Tengok-tengok waktu nak habis maghrib dah, masih lagi jam teruk. Apa dia kena buat? Dia nak keluar, nak sembahyang, air kereta tersadar tengah jalan, memang orang pin-pin. Satu kerja pula. Kalau dia nak sembahyang dalam kenderaan, macam mana caranya? Dia nak kena berdiri macam mana? Kalau kereta 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat dalam bah ke, tak apalah, bolehlah juga dia usahakan untuk berdiri tu. Jadi ketika itu macam mana? Berdasarkan kemampuan dia. Dia tak ada wuduk, dia sembahyanglah walaupun tak ada wuduk, atas dasar menghormati waktu. Atas dasar menghormati waktu. Kemudian bila sampai di rumah nanti, dia dah sampai, dia sembahyang isyak contohnya, atau sebelum isyak lagi dia ambil wuduk dan dia sembahyang maghrib qadaan, atas dasar qada. Cuma dia berusaha ke? Jawapannya tidak. Walau tiap-tiap hari keadaannya begitu. Sebab apa dia nak buat macam mana? Dia sudah menjadi orang kata apa, orang yang ada keuzuran. Orang yang ada keuzuran kerana dia tersekat dalam perjalanan. Sebab tu elok juga bagi orang yang dia biasa mengalami suasana begini, dia cuba rancang perjalanan kenderaan dia supaya dia dapat juga melakukan solat maghrib dan dapat terlepas daripada jam. Sama ada dia target berhenti dulu di mana-mana masjid ke, atau dia tunggu dulu sampai masuk maghrib baru dia bertolak keluar ke. Dia rancanglah supaya dia dapat melakukan solat maghrib dengan sempurna. Terima kasih kepada yang bertanya. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.